Hai murid-murid, selamat petang. Kita tak jumpa lama kan? Okay. Hari ini kita akan belajar topik baru, iaitu topik unit 8, campuran. Okay. Sebelum kita meneruskan topik kita, cikgu ada bawa satu bahan pelajaran. Okay, cuba tengok di sini. Dalam ini terdapat banyak kopi-kopi dan 3-in-1. Ada kopi putih, ada Nescafe, ada Oligo. Okay. Agak-agak kalau kita nak asingkan dia, kita kena guna cara apa? Cuba murid-murid fikirkan. Okay. Ini merupakan salah satu contoh campuran yang ada pada kehidupan kita lah. Okay. Okey, kita akan masuk topik 8 ini, merupakan campuran. Okey, kita akan baca dulu. Okey, kita baca pada nombor 1. Wah, banyaknya. Tengok dalam gambar tersebut, dia sedang buka dia punya tabung simpanan duit dia, yang berbentuk ayam. Dan ada banyak shilling dalam itu, dan ada juga duit ringgit. Okey, lepas itu dia menyusun duit shilling tersebut untuk mudah dikira. Kita tengok di sini dia ada buat macam bukit-bukit macam tu. Okey, ni dia ada buat macam bukit-bukit macam tu sebab dia senang nak kira. Dia letak 5%, 20% sekali. So dia boleh senang nak kira. Okey, kalau kita tengok sini, kalau diasingkan begini, barulah duit mudah dikira. Okey, ini situasi pertama. Kita tengok pula situasi kedua. Situasi kedua ni, petang-petang selalu mak ada buat teh, ada buat air teh, air apa-apalah, air buah-buahan. Okey, kadang-kadang kita buat air teh ni, dan dia punya sisa-sisa teh tersebut ada di dalam air. So macam mana kita nak asingkan dia? Kita hanya masukkan teh ke dalam cawan. Okey, ini caranya. Kita tapis air teh ini dahulu. Okey, tapis macam ni. Okey, tapis. Dia ada penapis dia. Kita panggil penapis. Dan air teh daripada jug ini dituang ke dalam penapis. Lepas tu keluarlah air teh sahaja. Okey. Barulah tiada hampas teh. Okey. Yang kedua ni dia kata barulah tiada hampas teh sebab dia dah tapis kan. Okey, yang ketiga. Situasi ketiga. Kita nak buat, contohnya petang-petang kita nak buat kek. Lepas tu dalam tepung tersebut ada tepung besar, ada tepung kecil, ada tepung yang tak ada menjadi biji-biji lagi. Oleh itu tepung-tepung ini perlu ayak dulu sebab kita nak dapatkan tepung yang halus. Okey, tepung perlu diayak dahulu. Ayak ni begini, dia masuk macam penapis, tetapi dia punya lagi besar dan dia kena goyang-goyang macam tu. Okey, lepas itu hasilnya tepung yang halus. Hasilnya tepung yang halus dapat diasingkan. Yang tepung yang halus ni kita guna untuk buat kek lah. Sebab kita tak nak kita punya kek ada macam ketul-ketul. Okey, cuba tengok soalan ni. Mengapa soalan di bawah ini,
mengapa bahan-bahan campuran bahan-bahan di dalam campuran di atas diasingkan? Okey. Mengapa? Agak-agak mengapa? Cuba murid-murid fikirkan. Okey. Nanti cikgu akan akhir topik nanti kita akan bincang dengan yang BBM cikgu ni. Kita akan tengok macam mana nak asingkan dia. Okey, kita akan tengok kaedah pertama. Okey, kaedah mengasingkan campuran. Okey. Kita tengok pada pertama. Okey. Tengok pada atas ni. Okey. Okey. Okey, kita tengok pada atas ni. Lihat makanan ini ada campuran muruku dan kacang. Muruku dan kacang dalam ni. Okey. Semua murid-murid mesti pernah nampak kan makanan ni kan. Okey, ada muruku dan kacang. Kacang yang warna hijau, muruku yang warna kuning. Okey. Okey. Seorang murid ini, okey, dia kata, saya suka muruku tetapi saya tak suka makan kacang. Okey, yang murid yang kedua, okey, saya suka kacang. Okey, macam mana kita nak asingkan untuk muruku dan kacang ni? Sebab ada seorang ni yang murid yang warna hijau ni dia tak suka kacang, yang murid yang suka kacang murid yang baju warna kuning ni suka kacang. Okey, kita kena asingkan dia sebab mereka tak suka, dia ada kesukaan masing-masing dan tak sama. Okey. Okey, kita baca di sini bagaimana Kugen dan Kanang hendak mengasingkan campuran kacang dan muruku. Okey, macam mana? Agak-agak macam mana? Kalau murid-murid fikir sendiri, agak-agak macam mana? Adakah kita letak macam tu dia dah asingkan? Atau kita mengayak dia dah asingkan? Kalau kita tapis dia? Okay, cuba fikirkan. Okey. Kita tengok sini. Kita boleh mengasingkan bahan-bahan dalam campuran dengan menggunakan pelbagai kaedah. Ada banyak sangat kaedah untuk mengasingkan bahan-bahan dalam satu campuran. Sebab kadang-kadang campuran tu tak sama saiz, kadang-kadang campuran tu kecil, besar. So atas keadaan atau situasi yang kita sedang hadapi. Okey. Apa itu campuran sebenarnya? Apa itu campuran? Campuran ialah salah satu barang atau dua atau lebih bahan yang dicampurkan dalam satu tempat. Okay. Contohnya tadi bahan campuran yang ada ialah campuran muruku dan kacang. Okay. Tengok di bawah pula. Okay. Tengok sini. Kugen dan Kanang boleh mengasingkan campuran kacang dan muruku dengan menggunakan cara menyisir. Cara menyisir. Macam mana cara menyisir ni? Cara menyisir ini kita tengok pada gambar di bawah. Okey, gambar di bawah. Okey. Kacang untuk awak, muruku untuk saya. Okey. Dan dia ambil dari sini guna tangan. Selalu kita akan guna sarung tangan lah kalau makanan yang kita perlu jaga kebersihan. Kalau kita akan macam ni, okey je, guna tangan. Okey. Okey, satu dia ambil satu pinggan, dia letak satu pinggan letak kacang, satu pinggan lagi letak muruku. Okey. So dia ambil satu-satu. Cara menyisir ialah ambil satu-satu daripada pinggan yang campuran ke pinggan yang lain. Okey, faham? Okey. Tengok. Kenapa dia hanya, kan cikgu kata tadi ada banyak cara untuk mengasingkan bahan-bahan dalam satu campuran. Kenapa cara mengasingkan muruku dan kacang ini hanya menggunakan cara menyisir? Okay. Kenapa tak boleh mengayak? Kenapa tak boleh menapis? Okay. Sebab kenapa? Kita akan baca di sini. Okay. Mengapa
campuran ini sesuai diasingkan dengan cara menyisir. Okay. Murid ini berkata, okay, ini kerana kacang dan muruku mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Okay. Contohnya, kalau kita ada gula-gula, banyak gula-gula, dan gula-gula A ialah gula-gula coklat. Okay. Dan B gula-gula masam. Saiznya besar, dua-dua saiz besar dan bentuknya tak sama. Okay. Oleh itu kita kena guna menyisir untuk mengasingkan dia ke dalam pinggan-pinggan lain. Okay. Boleh faham? Okay. Tengok ni. Okay. Cikgu rasa kita punya pengajaran hari ini kita belajar pasal mengisi sahaja. Okey. Sekian, terima kasih dan kita akan jumpa lagi minggu depan, dan cikgu nak murid-murid buat latihan pada buku ini minggu depan. Kita tengok dulu. Okey. Minggu ni tak ada kerja, nanti isi kehadiran di ruangan di dalam Google Form yang cikgu dia dah bagi. Sekian, terima kasih, kita jumpa lagi.